Percukaian individu di Indonesia. Ini adalah senarai ahli kumpulan kami, Muhammad Adi Nizam bin Ramli, Muhammad Razali bin Ramli, dan saya Nur Asia binti Muhammad Nasir, Khairul Izwan bin Kamarul Arifin, dan Jaslina Lorin anak JT. Cukai adalah merupakan sesuatu yang penting dalam ekonomi di sesebuah negara. Cukai merupakan satu faktor yang membantu sesebuah negara dalam memastikan ekonomi berjalan dengan lancar. Ia adalah satu instrumen ekonomi yang amat penting untuk memperoleh hasil dan pendapatan kepada sesebuah negara. Di seluruh negara, sistem cukai yang diguna pakai adalah berbeza-beza dan tiada panduan yang jelas daripada literatur mengenainya apa yang membentuk satu set cukai yang ideal. Cabarannya ialah untuk mereka bentuk sistem cukai yang menjaga kebajikan dan herotan untuk mengurangkan pertumbuhan ke tahap minimum dalam masa yang sama ia boleh mencapai hasil yang diingini. Sejak sedekat yang lalu, negara Indonesia telah melangkah jauh dalam meningkatkan sistem cukainya baik dari segi hasil yang diperolehi dan kecekapan pentadbiran. Dalam hasil cukai kerajaan di Indonesia, cukai pendapatan memainkan peranan penting di mana ianya menyumbang bahagian terbesar kepada jumlah hasil kerajaan berbanding cukai yang lain. Oleh itu, perbincangan ini akan memperincikan lagi tentang cukai pendapatan individu di Indonesia. Terdapat 5 keterangan cukai pendapatan individu di Indonesia. Yang pertama, definisi cukai pendapatan individu. Kedua, tujuan cukai pendapatan individu. Ketiga, klasifikasi cukai pendapatan individu. Yang keempat, kadar cukai pendapatan individu. Dan yang terakhir, prinsipal cukai pendapatan individu. Definisi cukai pendapatan individu adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu, barang isi rumah, perkongsian dan pemilikan tunggal. Tujuan cukai pendapatan individu adalah digunakan oleh kerajaan untuk mentadbir dan mengurus sesebuah negara dan juga bagi digunakan untuk pembelanjaan pembangunan. Klasifikasi cukai pendapatan individu di Indonesia adalah kadar cukai pendapatan individu yang dikutip daripada individu dan dikenakan ke atas sumber pendapatan yang berbeza seperti buruh dan pencen. Kadar cukai pendapatan individu, warga negara Indonesia yang tinggal di luar Indonesia selama lebih daripada 183 hari dalam masa 12 bulan dan memenuhi syarat tertentu juga boleh dianggap sebagai subjek cukai asing. Individu bukan pemasal tim tertakluk kepada cukai pegangan AM WHT sebanyak 20% bagi pendapatan mereka yang bersumberkan Indonesia. Prinsipal cukai pendapatan individu Indonesia menggunakan hybrid territorial principle. Ini bermaksud pemerintah Indonesia dapat memungut pajak atas semua pendapatan baik di dalam maupun di luar negeri bergantung pada status kewarganegaraan, domisili dan juga berapa lama seseorang individu itu menetap di Indonesia. Paparan ini menunjukkan seseorang individu memenuhi mana-mana syarat wajib melaksanakan percukaian individu di Indonesia. Individu tersebut tinggal di Indonesia. Individu tersebut berada di Indonesia selama lebih daripada 183 hari dalam masa 12 bulan atau setahun. Individu tersebut berada di Indonesia pada tahun fiskal dan berhasrat untuk menetap di Indonesia. Individu bukan pemasal tim, dikenakan cukai pegangan sebanyak 20% ke atas pendapatan bersumberkan Indonesia. Pencukaian individu. Pendapatan yang tertakluk kepada cukai pendapatan peribadi termasuk: yang pertama, pendapatan penggajian; yang kedua, dividen dalam dan luar pesisir, pendapatan faedah royalti; yang ketiga, pendapatan sewa dalam dan luar pesisir; dan yang keempat, keuntungan modal dalam dan luar pesisir. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar Indonesia selama lebih daripada 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi syarat tertentu juga boleh dianggap sebagai subjek cukai asing. Ini adalah jadual kadar cukai individu. Saya akan terangkan mengenai cukai ini. Cukai pendapatan individu dikutip melalui pegangan oleh majikan.
Majikan menahan cukai pendapatan setiap bulan daripada gaji dan pampasan lain yang dibayar kepada pekerja. Sekiranya pekerja adalah pembayar cukai permastatin tinggal di Indonesia, kadar cukai yang disebutkan di atas dikenakan. Jika individu itu adalah pembayar cukai kad permastatin, cukai pegangan ialah 20% daripada jumlah kasar. Sekiranya perjanjian cukai, amount mungkin berbeza-beza. Pengecualian cukai peribadi adalah merujuk kepada warga asing tertentu dikecualikan daripada membayar cukai pendapatan peribadi dan tidak dianggap sebagai permastatin cukai walaupun mereka telah tinggal di Indonesia lebih daripada 183 hari kerana status sah mereka. Pengecualian terpakai kepada yang pertama, kaki tangan diplomatik dan konsulat asing. Yang kedua, kaki tangan tentera dan pekerja perkhidmatan bersenjata asing. Yang ketiga, wakil organisasi antarabangsa yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Penduduk cukai peribadi boleh menuntut cukai pada akhir tahun keuangan. Kredit cukai domestik termasuk cukai pendapatan ke atas pendapatan gajian yang dipegang oleh majikan, cukai yang dikutip ke atas pendapatan perniagaan, cukai pegangan ke atas pendapatan lain yang bukan cukai muktamad, pemasangan cukai bulanan sementara yang dibuat oleh pembayar cukai semasa tahun fiskal. Bagi pelancong pula, kredit cukai asing termasuk cukai yang dipotong oleh negara asing boleh dianggap sebagai kredit cukai. Walau bagaimanapun, tuntutan kredit cukai asing adalah terhad kepada jumlah pendapatan cukai Indonesia disebabkan oleh pendapatan asing. Cukai Indonesia yang perlu dibayar boleh dikurangkan dengan cukai yang dibayar di luar negara atas pendapatan yang diterima atau diperoleh di luar negara berdasarkan negara demi negara. Setiap negara mempunyai kaedah pencukaian individu yang berbeza. Berikut merupakan ringkasan kewajipan cukai individu di Indonesia. Kata cukai pendapatan individu ialah cukai yang dikutip daripada individu dan dikenakan ke atas sumber pendapatan yang berbeza seperti buruh, pencen, faedah dan dividen. Penanda aras yang digunakan merujuk kepada kadar cukai marginal teratas untuk individu. Hasil daripada kadar cukai pendapatan peribadi merupakan sumber pendapatan yang penting bagi kerajaan Indonesia. Semua pemastatin cukai hendaklah tertakluk kepada cukai pendapatan peribadi. Bagi individu bukan pemastatin di Indonesia, mereka bertanggungjawab untuk cukai pegangan 20% ke atas pendapatan yang dijana di Indonesia. Pembayar cukai lain yang mempunyai nombor pengenalan pembayar cukai kebangsaan di negara ini, jumlah pendapatan tahunan bercukai mereka menentukan kadar cukai pendapatan peribadi mereka. Kadar cukai progresif di Indonesia adalah seperti berikut: 5% untuk yang tidak lebih daripada 50 juta rupiah, 15% untuk yang lebih daripada 50 juta rupiah tetapi di bawah 250 juta rupiah, 25% untuk yang lebih daripada 250 juta rupiah tetapi di bawah 500 juta rupiah, dan yang terakhir 30% untuk yang lebih daripada 500 juta rupiah. Jika berlaku kelewatan atas pembayaran cukai, akan dikenakan dengan menggunakan kadar faedah MOF ditambah dengan surcharge. Jika seseorang memfailkan penyerta cukai tahunan, dikenakan penalti pentadbiran sebanyak RM100,000. Kaedah pencukaian individu. Seseorang boleh mengemukakan penyerta cukai tahunan melalui sistem e-filing yang terdapat di laman Sesawang Pejabat Pajak Indonesia iaitu ITO. Jeneral Pencukaian bertanggungjawab dalam mengeluarkan surat taksiran cukai kepada pembayar cukai tertentu jika mendapati bahawa berdasarkan audit cukai atau maklumat lain, pembayar cukai belum membayar sepenuhnya semua liabiliti cukai. Di bawah Undang-Undang Pentadbiran Cukai semasa,
JP iaitu Jeneral Percukaian boleh mengeluarkan surat taksiran cukai kurang bayar dalam tempoh 5 tahun selepas berlakunya liability cukai, tamat tempoh cukai bulan atau akhir sebahagian tahun cukai. 3 implikasi cukai pendapatan individu terhadap negara Indonesia. 1. Sumber pendapatan negara. Hasil daripada kutipan cukai ini merupakan sumber utama pendapatan kerajaan Indonesia untuk mentadbir dan mengurus negara. Setiap tahun, Indonesia memungut hasil cukai hampir sejumlah 10 trilion rupiah. Ini penting kerajaan yang memerintah memerlukan pendapatan untuk mentadbir sebuah negara. 2. Menggalakkan aktiviti ekonomi negara. Untuk perniagaan berkembang, maju negara, perlu ada infrastruktur yang baik seperti jalan raya, telefon, elektrik dan sebagainya. Infrastruktur ini dibangunkan oleh kerajaan atau melalui pelibatan rapat kerajaan. Ianya juga penting kepada perniagaan kerana kerajaan boleh membiayai semula wang ini ke dalam ekonomi dalam bentuk pinjaman atau bentuk pembiayaan lain. 3. Merangsang pembangunan negara. Cukai berpotensi menjadi alat yang berkuasa untuk merangsang pembangunan di sebuah negara. Seperti di Indonesia, hasil kutipan cukai telah memberi banyak manfaat kepada pembangunan negara. Contohnya, terdapat perumahan yang layak bagi semua golongan masyarakat dan adanya pemukiman baru yang lebih sihat dan tersedia sarana prasarana yang mencukupi. Implikasi cukai terhadap masyarakat. 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini jelas menunjukkan hubungan positif antara cukai dan kebahagiaan rakyat dilihat sepenuhnya oleh kepuasan rakyat terhadap perkhidmatan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan. Disebabkan cukai yang lebih tinggi yang dibayar oleh rakyat, kerajaan boleh menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk rakyatnya dengan faedah sosial, penjagaan kesihatan, pendidikan, pekerjaan dan infrastruktur yang lebih baik. Ini penting kerajaan yang memerintah memerlukan pendapatan untuk mentadbir sebuah negara. Kajian telah menunjukkan bahawa hasil cukai minimum untuk negara adalah sekurang-kurangnya 15% daripada keluaran dalam negara kasar supaya dapat menyediakan perkhidmatan asas kepada rakyat mereka. Gasper et al. 2016. 2. Perubahan tingkah laku yang positif. Dari segi sejarah, cukai telah digunakan di banyak negara untuk menggalakkan tingkah laku yang sihat dan menghalang tingkah laku yang kurang sihat. Contohnya ialah cukai tembakau untuk mengurangkan penggunaan tembakau dan cukai hijau untuk membantu alam sekitar. Dengan membuat demikian, cukai boleh memberi impak yang kuat terhadap hasil pembangunan manusia. Contoh lain ialah potensi kesan percukaian terhadap pembangunan keseksama jantina, subjek yang semakin mendapat perhatian dalam perbahasan dasar mengenai kewangan awam dan tanggungjawab kerajaan terhadap rakyatnya. Gunasan 2021. Telah terbukti bahawa cukai mempengaruhi tingkah laku dan pilihan orang ramai dengan implikasi terhadap hasil kesihatan, ekuiti jantina dan alam sekitar. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, kajian ini ingin mengenal pasti dan mengkaji lebih terperinci berkaitan sistem percukaian yang berlaku di negara Indonesia. Kajian mendapati sistem dan pelaksanaan percukaian individu yang dilakukan adalah sama seperti di negara-negara lain. Cukai adalah sebahagian dalam kehidupan kita. Cukai yang dikutip dibelanjakan oleh kerajaan bagi tujuan keselamatan negara dan rakyat, pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti jalan raya, hospital, sekolah serta pembangunan ekonomi dan sosial seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kebajikan rakyat dan banyak lagi. Secara ringkasnya, konsep cukai adalah satu bentuk kerjasama antara rakyat dengan kerajaan untuk kepentingan bersama apabila cukai yang diterima daripada rakyat kemudiannya akan digunakan kembali untuk manfaat rakyat. Sekian, terima kasih.